Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat bersamaan 2 Oktober 2020 atau bersamaan 14 Safar 1442 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya, Nur Aisyah Mustafa, untuk siaran langsung menerusi laman media sosial Facebook Hospital Pakar An-Nur. Walaupun kita masih dalam era memerangi COVID-19, jangan lupa ucapkan rasa syukur anda kerana di pagi penghulu segala hari ini kita masih diberi peluang untuk bernafas dan melalui hari ini di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat menonton diucapkan kepada anda yang sedang menonton, setia menonton dan baru menonton siaran langsung ini. Baiklah, bersempena bulan kesedaran kanser payudara yang diraikan di seluruh dunia pada setiap bulan Oktober saban tahun, dan untuk sambutan Pink Oktober 2020 tahun ini, kami bawakan kepada anda topik istimewa pembedahan rekonstruktif payudara. Dan sudah pastinya saya tidak keseorangan pada hari ini, dan bersama-sama saya untuk mengupas topik hangat kita pada hari ini, Doktor Pakar Pembedahan Plastik Hospital Pakar An-Nur, Dr. Najihah Syaridah. Apa khabar doktor hari ini? Alhamdulillah Aisyah, baik. Okey, alhamdulillah. Semoga semua yang menonton ni sihat, alhamdulillah ya. Okey, baiklah. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, apa itu breast reconstructive surgery atau dalam istilah Melayunya pembedahan rekonstruktif atau pembentukan semula payudara. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan sahaja bersama dengan doktor untuk mengupas isu ini. Baiklah doktor, soalan pertama ya doktor. Mungkin ramai yang nak tahu apa itu sebenarnya pembedahan rekonstruktif payudara ini. Okey, mungkin doktor boleh jelaskan apa itu pembedahan rekonstruktif payudara dan bila seseorang itu dikatakan perlu atau boleh untuk menjalani pembedahan ini doktor. Silakan doktor. Okay. Terima kasih Aisyah. Pembedahan rekonstruktif payudara atau pembedahan untuk membina semula payudara adalah merupakan satu komponen yang penting dalam proses perawatan kanser payudara. Ya. Apabila seseorang wanita itu diberitahu bahawa beliau menghidapi barah payudara, beliau seakan-akan mendapat pukulan yang berganda, Aisyah, iaitu pertama mendapat tahu bahawa beliau menghidapi kanser, dan soalan pertama, adakah dia boleh hidup ataupun bagaimanakah survival dia kemudian, dan soalan yang kedua yang bermain di dalam kepalanya adalah adakah prospek kehilangan payudara beliau secara keseluruhannya melalui pembedahan mastektomi atau kehilangan sebahagian daripada payudara itu melalui pembedahan lumpectomy atau pembedahan breast conservation surgery. Okey. Jadi rekonstruktif bahagian plastik surgery memainkan peranan untuk membina balik payudara yang telah hilang itu. Okey. Tetapi pembedahan ini boleh dilakukan apabila pesakit itu telah bersedia untuk menjalani pembedahan itu. Ya, sama ada selepas membuat pembedahan mastektomi, pesakit boleh memilih untuk tidak berbuat apa-apa, atau dalam bahasa Inggerisnya kita cakap go flat. Ya, jika dia selesa macam itu, dia boleh meneruskan kehidupan dia sebegitu tanpa apa-apa sebarang reconstruction. Okey, ataupun pesakit boleh menggunakan payudara palsu ataupun prosthesis, ya Aisyah. Terdapat dalam pasaran ni terdapat bermacam-macam jenis payudara palsu ini atau external prosthesis ini. Sama ada pesakit boleh membuat sendiri atau dia boleh membeli di luar lah. Luar, ya. Dan terkini juga terdapat teknologi prostesis ini boleh dicetak melalui cetakan 3D, 3D printing, ya.
Jadi ini adalah opsi, ada pilihan jika pesakit tidak mahu membuat apa-apa rekonstruksi, pembedahan rekonstruksi. Tetapi kami mengesyorkan untuk membuat pembedahan reconstruction ini atau membina semula payudara ini supaya ia boleh mengembalikan harga diri seseorang wanita itu. Dia boleh mengembalikan keyakinan ke diri wanita tersebut dan di samping menseimbangkan kestabilan badan beliau, ya. Dan tadi soalan tadi, bilakah kita boleh buat, ya? Kita perlu. Kita boleh buat pembedahan ini. Terdapat dua cara. Satu adalah pembedahan rekonstruksi payudara ini boleh dilakukan semasa pesakit tersebut menjalani pembedahan mastektomi, ya, atau kita panggil dia sebagai immediate reconstruction. Maknanya lepas kita buang, kalau dia mengidap breast cancer, kita buang, kita terus buatlah pembedahan ini, maksud doktor? Ya, betul. Bermakna pesakit tersebut menjalani satu bius sahaja, membuang payudara yang barah dan membuat reconstruction pada masa yang sama. Okey. Dan cara kedua, masa kedua adalah reconstruction yang kita panggil reconstruction delayed breast reconstruction, di mana kadang-kadang terdapat keadaan di mana pesakit perlu menjalani rawatan radioterapi atau kemoterapi sejurus selepas pembedahan mastektomi itu. Jadi dia menyebabkan pembedahan rekonstruksi ini hanya dilakukan apabila kesemua rawatan sudah selesai. Ya, itu delayed reconstruction. Ataupun kadang-kadang wanita tersebut boleh memilih sendiri untuk delayed reconstruction walaupun beliau tidak perlu menjalani apa-apa radioterapi atau kemoterapi. Okey, maksud doktor sama ada dilakukan segera ataupun boleh ditangguhlah. Ya, bergantung pada keadaan seseorang. Okey doktor, menerusi pembacaan saya, ya, terdapat 3 jenis pilihan untuk pembedahan rekonstruktif payudara ini, iaitu yang pertamanya menggunakan tisu autologous ataupun menggunakan bahagian kulit, otot ataupun daging di bahagian badan, beberapa bahagian badan, dan yang keduanya iaitu kaedah aloplastik, iaitu menggunakan dan kaedah silikon implant, dan yang ketiganya boleh menggabungkan kedua-dua kaedah ini. Doktor betulkan saya kalau saya tersilap. Okey doktor, mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut ikut kondisi seseorang pesakit itu, doktor. Okey. Sebenarnya Aisyah, dia hanya terdapat 2 kategori sahaja dalam rekonstruksi payudara, iaitu rekonstruksi menggunakan implant ataupun rekonstruksi menggunakan tisu autologous, ya. Perkataan aloplastik yang Aisyah gunakan tadi bermakna bahan yang digunakan adalah yang terdiri daripada bahan yang tidak organik, ya, yang tidak bernyawa, yang selain daripada tumbuhan atau haiwan. Dan makna autologous bermaksud sel atau tisu yang diambil dari individu tersebut sendiri, ya. Okey. Untuk kita bincang kategori pertama, iaitu rekonstruksi menggunakan implant. Untuk rekonstruksi menggunakan implant terdapat 2 pilihan, Aisyah. Sama ada kita menggunakan tissue expander atau menggunakan implant sendiri, ya. Jika kita menggunakan tissue expander, juga terdapat 2 jenis expander, ya. Sama ada expander di mana port dia di luar, ataupun expander yang port dia dimasukkan sekali dengan tissue expander itu, ya. Expander ini kita masukkan di bawah otot dada, ya, otot pectoralis major, yang kita panggil otot pectoralis major,
Dan kebiasaannya kita gunakan semasa immediate reconstruction, rekonstruksi yang segera, yang bersama selepas pembedahan mastektomi, ya. Okey. Kemudian kita akan kembangkan tissue expander ini setiap minggu di klinik, ya. Pesakit kena datang ke klinik dan kita akan masukkan cecair normal selain ke dalam expander ini dalam lebih kurang 50 hingga 100 ml setiap lawatan pesakit ke sini, sehingga kita mencapai saiz dan volume yang kita hendaki, ya. Lepas tu kita akan masuk hospital lagi, pesakit akan masuk hospital lagi untuk membuat satu lagi pembedahan di mana kita buang tisu implan. Ya. Okey, maknanya dalam beberapa siri pembedahan lah, adakah dia ada masa rehat untuk kita buat next pembedahan tu ataupun dua pembedahan? Tak. Yang pertama kita masukkan tissue expander. Yang ni kita boleh buat sekali semasa mastektomi itu. Yang kemudian lepas pesakit di discharge daripada ward, kita buat expansion. Another follow up. Okey, Yes. maksud doktor. Okey. Yeah. Kebiasaannya ya doktor, secara umum berapa lama proses pembedahan rekonstruktif payudara ini berlangsung? Okey, tadi kita belum habis lagi. Okey, Aisyah. okey doktor, Sorry. teruskan. Yang satu lagi adalah kita letak implan terus. Yang tu pun lebih kurang sama dia punya proses dia. Okey. Kemudian soalan Aisyah, berapa lama? Berapa lama proses tu berlangsung mengikut pengalaman doktor? Okey. Yang tu untuk rekonstruksi implan ini masa dia sekejap saja kita buat, lebih kurang 1 jam hingga 2 jam. Okey, tetapi kita belum bincang lagi mengenai rekonstruksi autologous. Ya, kita bincang dulu mengenai rekonstruksi autologous. Ya, autologous tu tadi kita bincang di mana kita membawa kulit dan otot daripada bahagian lain pesakit membina payudara baru, ya. Okey. Rekonstruksi ini kita panggil dari segi terma perubatan kita panggil flat reconstruction. Flat reconstruction. Dia menggunakan tisu autologous, tetapi dia adalah flat reconstruction, ya. And then dia bermacam-macam bahagian badan kita yang boleh kita gunakan untuk membuat flat reconstruction ini. Ini adalah satu kelebihan yang Allah berikan pada kita, Aisyah. Kita boleh pinjam bahagian badan tu, ya. Bahagian yang pertama yang kita boleh ambil adalah daripada bahagian belakang, ya, daripada otot belakang atau otot latissimus dorsi, ya. Dan kita ambil otot tu dengan kulit dan kita pusingkan ke hadapan untuk membina payudara baru. Payudara semula, bukan payudara baru. Payudara semula. Okey. Yang masih lagi kita di tisu autologous, ya? Autologous, okay, ya. Yang latissimus dorsi flight ni dia boleh dilakukan juga sebagai immediate reconstruction atau sebagai delayed reconstruction, ya. And then dan bila kita ambil otot belakang ini, dia tidak menghalang pergerakan bahu kita. Jadi dia okey, dia tidak menghalang apa-apa, menyebabkan apa-apa kemudaratan, ya. Okey. Bahagian lain doktor yang kita boleh ambil adalah daripada bahagian perut. Okey, di mana kita ambil otot
perut atau kita panggil otot perut tu transverse rectus abdominis muscle flex. Ya, kita ambil otot ini. Ya, otot perut kita tu kita ambil dan kita angkat dia dan kita masukkan, kita lalukan ke bawah kulit dada. Bila kita lalukan ke bawah, akan bentukkan sebagai payudara. Okey, tu trend flat. Dan kalau kaedah ini kita panggil kaedah pedicle, ya, sebab dia ada dia punya pedicle dia. Ya. Okey, satu lagi kaedah kita panggil kaedah free trend flat, di mana kita ambil bahagian kulit dan otot pesakit dan kita putuskan saluran pendarahan dia. Dan bila kita buat macam ni, kita boleh masukkan dan membina semula payudara dengan menyambung semula salur darah arteri dan vena ini kepada sama ada salur darah di bahagian ketiak atau salur darah di bahagian dada pesakit. Ya. Ni kita panggil free trend flat. Dan salur darah ini kita perlu untuk menyambungkan menggunakan teknik micro surgery, menggunakan mikroskop. Dia amat rumit dan dia amat halus, Aisyah. Okey doktor, kita dah cover lah ya tisu autologous dan aloplastik ni. Ya. Doktor cakap tadi pembedahan ni adakah kedua-duanya berlangsung lebih kurang masa sejam 2 jam? Tidak. Oh, berbeza. Okey. Okay. Kalau macam yang ni pedicle tu dia ambil masa lagi lama, mungkin 3 jam, mungkin 4 jam, mungkin lebih sikit. Okey. Dan bila kita membuat free trend flat, dia akan mengambil masa lebih kurang 6 hingga 8 jam. Jadi setiap pembedahan tu dia ada masa berbeza. Masa berbeza. Dan kadang-kadang kita boleh ambil daripada punggung ataupun daripada atas peha. Jadi dia banyak tempat yang kita boleh ambil sebenarnya. Okey doktor, selesai seseorang pesakit itu menjalani pembedahan ini, berapa lama pula proses ataupun tempoh masa yang diambil untuk proses penyembuhan doktor? Okey, proses atau tempoh masa penyembuhan dia berbeza bergantung kepada setiap pesakit, ya. Sebab keadaan pesakit berbeza dan jenis rekonstruksi yang dijalankan. Jika seorang pesakit itu muda dan sangat aktif dan tidak mempunyai apa-apa sebarang penyakit komorbiditi seperti penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi, saluran pernafasan atau sakit jantung, maka dan beliau menjalani pembedahan rekonstruksi yang ringkas seperti expander atau implant, maka tempoh penyembuhan beliau adalah pendek sebab dia cepat tersembuh, ya. Tetapi secara amnya setiap pesakit dia akan mengambil masa sehingga daripada 2 minggu hingga 6 minggu untuk sembuh daripada pembedahan ini. Maknanya bergantunglah juga pada kondisi seseorang pesakit itu, ya. Ya. Okey doktor, kebanyakan pembedahan yang dilakukan di Malaysia ni ada dikategorikan dalam sebagai pembedahan major ataupun minor surgery orang kata. Okey, mungkin doktor boleh jelaskan apakah pembedahan rekonstruktif payudara ini tergolong dalam kumpulan pembedahan major ini doktor? Okey. Okey. Klasifikasi pembedahan ini bergantung atas jenis pembedahan rekonstruktif yang kita jalankan, Aisyah. Ya. Pembedahan jika kita melakukan pembedahan tisu expander atau implant, ia bukanlah dikategorikan sebagai pembedahan yang major, ya.
manakala pembedahan seperti ini, pembedahan yang menggunakan tisu atau flat, di mana kita mengambil kan tisu dan otot tersebut dan pindahkan ke dada, ia tergolong di dalam kategori pembedahan major, ya, kerana masa pembedahan yang lama, ya, dan kebiasaannya pesakit akan dimasukkan ke dalam unit rawatan rapi ICU untuk penjagaan yang rapi selepas pembedahan, dan juga untuk membantu kita memantau bekalan saluran darah tisu yang dipindahkan itu. Okey doktor, mungkin ramai ya di luar sana yang menghidapkan payudara dan mungkin terniat untuk melakukan pembedahan ini, tetapi mungkin juga anda di luar sana dibayangi rasa takut pembedahan ini mungkin menyakitkan. Soalan saya doktor, adakah pembedahan rekonstruktif payudara ini menyakitkan? Okey Aisyah. Okey. Kalau kita lihat semua pembedahan menyakitkan sebab kita dipotong kan? Okey. Tetapi semasa pembedahan pesakit diletakkan di bawah bius arm, ya, bius umum. Bermakna pesakit tidur. Ditidurkan oleh pakar anestetis dan dia tidak akan merasa sebarang kesakitan semasa kita membuat pembedahan tu, ya. Tetapi lepas pembedahan kita masih juga akan mengawal tahap kesakitan pesakit itu, menawarkan berbagai-bagai jenis ubat tahan sakit, ya. Dan selain daripada makan ataupun dicocok ubat tahan sakit, terdapat juga berbagai teknik lain yang boleh diberikan untuk pesakit untuk menahan tahap kesakitan pesakit ini, dan jenis-jenis ini juga bergantung kepada kaedah pembedahan rekonstruktif yang kita lakukan, ya. Pembedahan rekonstruktif implan kemungkinan kesakitannya kurang sikit dan berbeza tahap ya, kesakitan. sebab misal kata kalau kita membuat reconstruction menggunakan flat, ya, kesakitan tu berganda sebab satu kesakitan di tempat pembedahan mastektomi itu ataupun ya, di dada, dan juga satu lagi kesakitan di bahagian tempat penderma, ya, di perut atau di bahagian belakang, ya. Tetapi lagi sekali ini kita boleh kawal menggunakan ubat-ubat tahan sakit. Okey doktor. Berdasarkan pengalaman doktor sendiri, sekiranya ada pesakit yang memilih untuk menjalani pembedahan rekonstruktif payudara ini menggunakan kaedah implan, berapa lama agaknya kaedah implan tu mampu bertahan pada badan pesakit tu doktor? Okey Aisyah, kita dunia perubatan Aisyah kita dah berkembang maju, ya. Buat masa sekarang implan yang kita gunakan tiada had masa, dia tak ada time limit, dia tak ada kalau kita beli dekat kedai itu date of expiry date, dia tarikh luput. Dia tak ada tarikh luput, ya. Dia tak ada tarikh luput dan dia boleh bertahan selama-lamanya dalam badan pesakit, kecuali jika terdapat komplikasi atau reaksi kepada implan tersebut, ya. Dan baru kita terpaksa keluarkan implan itu. Okey doktor, setengah proses pembedahan dia ada risiko dia yang tersendiri. Okey, macam sekiranya pembedahan rekonstruktif payudara ini dijalankan, apakah ada risiko tanggung oleh pesakit? Lagi sekali Aisyah, setiap pembedahan memang semua ada risiko, dan tahap ketinggian risiko tu bergantung kepada beberapa faktor, ya. Seperti keadaan pesakit tersebut dan juga
jenis rekonstruktif yang kita jalankan. Jadi makin rumit jenis rekonstruktif yang kita jalankan, maka tinggilah risiko yang pesakit akan hadapi. Okey doktor. Seperti macam kebanyakan pembedahan lazimnya akan meninggalkan kesan parut dan dalam situasi ini ya doktor, kebanyakan wanita dia risau dengan parut yang ditinggalkan akibat pembedahan ini. Boleh doktor jelaskan apa orang cakap keseriusan kesan parut itu, dan mungkin ada kaedah-kaedah yang doktor boleh kongsikan dengan penonton di luar sana, bagaimana kita boleh mengurangkan kesan parut tu bagi menambah keyakinan mereka. Okey. Parut ni pertama yang kita kena faham, setiap pembedahan akan meninggalkan parut. Kesemua pembedahan akan meninggalkan parut, dan yang paling penting, parut tidak hilang. Ya, parut tetap kekal dan tidak hilang. Cuma kita boleh kurangkan parut, seperti Aisyah cakap tadi, kita boleh kurangkan parut tersebut, ya. Dan terdapat bermacam-macam jenis, terdapat ubat yang untuk mengurangkan parut. Terdapat kadang-kadang kita boleh gunakan silicone patch untuk mengurangkan parut, ya. Dan kadang-kadang kita boleh membuat injection, ya. Kita boleh membuat suntikan jika parut itu terlampau tinggi atau parut itu menjadi keloid, ya. Ataupun untuk parut yang berubah warna menjadi gelap, ya, atau kita panggil hyperpigmented parut, kita boleh kurangkan warna dia dengan menggunakan laser. Kaedah laser. Boleh nampak kat belakang tu ada mesin laser. Ada banyak cara. Banyak cara. Bergantung atas keadaan pesakit. Jadi anda di luar sana kalau memilih untuk melakukan pembedahan ini, tak perlu risau dengan kesan parut yang ditinggalkan, sebab insya-Allah jumpa doktor boleh hilangkan kesan parut itu seminimum mungkin. Bukan hilangkan, melalui seminimum mungkin kita boleh kurangkan kesan parut itu. Okey. Soalan saya yang seterusnya doktor, ni pasti saya yakin menjadi persoalan ramai wanita di luar sana. Okey, wanita menganggap payudara itu sebagai antara aset utamalah. Okey, sekiranya mereka mengidapkan payudara dan terpaksa ya melakukan pembedahan rekonstruktif payudara ini untuk menggantikan payudara yang asal, saya yakin walaupun ianya tidak mampu untuk mengembalikan 100% dengan kejadian yang Allah jadikan seperti asal, tetapi mungkin ada kaedah yang boleh dilakukan sekurang-kurangnya untuk mengembalikan keistimewaan mereka dan keyakinan mereka selepas menjalani pembedahan rekonstruktif payudara ini. Jadi mungkin doktor boleh ulas sikitlah perbezaan payudara baru ini dengan yang lama, dan adakah payudara yang baru ini mampu mengembalikan orang kata sensasi asal dan fungsi asal dia doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan. Okey. Pertama yang kita kena faham, rekonstruksi payudara ini kita tidak menggantikan payudara yang asal, ya. Dan memang amatlah mustahil untuk kita mendapat 100% serupa dengan yang asal, ya. Kita tak menggantikan. Pembedahan ini adalah usaha kita untuk membina balik payudara sebaik mungkin dari segi bentuk dan daripada segi saiz pesakit payudara yang asal itu, ya. Dan kebiasaannya Aisyah, pesakit bukanlah menjalani satu pembedahan saja, tetapi beliau akan melalui beberapa siri pembedahan susulan yang selanjutnya, ya. Contohnya seperti apabila saiz dan bentuk payudara yang kita bina itu sudah memadai,
pesakit dia boleh menjalani satu lagi pembedahan kecil yang kita boleh lakukan sebagai day ward ataupun minor OT untuk melengkapkan rekonstruksi payudara tu ya, iaitu pembedahan untuk membentuk semula puting atau nipple areolar reconstruction ya. Okey, tetapi mesti diingatkan ya, puting yang kita bina ni tidak berfungsi dan tidak mempunyai sensasi seperti puting asal. Okey, sama juga dengan pembentukan payudara yang semula tu, yang kita menggunakan implan dan kita menggunakan flap ya, di mana rasa dia reconstruction flap ya, flap reconstruction adalah lebih natural berbanding dengan reconstruction implant ya. Tetapi dari segi sensasinya pesakit akan tidak akan mendapat sensasi yang seperti asal. Ya. Soalan tambahan saya tu, kalau bagi yang menyusukan, maknanya kalau mungkin sebelah tu bolehlah menyusu lagi, sebelah tu tak boleh lah. Tak boleh. Okay. Tak boleh. Ada satu lagi kaedah Aisyah yang saya tak bincang tadi, adalah kaedah fat transfer ya. Kaedah kita mindahkan lemak badan kepada payudara ya. Dia jarang dilakukan dan bergantung kepada pesakit ya. Di mana kita ambil lemak daripada bahagian badan pesakit, biasanya daripada perut atau daripada peha, kita proseskan lemak itu dan kita masukkan ke bahagian dada sini ya. Okey. Tetapi dia bukan sekali pembedahan, dia kena beberapa kali pembedahan, beberapa siri pembedahan. Beberapa siri pembedahan, dan akhirnya dia boleh membentuk payudara ya. Nampak seperti payudara asal, tetapi dia tidak boleh menghasilkan susu. Ya, tetapi dia tetapi sebab kita guna kulit pesakit yang asal, jadi sensasinya adalah lebih baik berbanding dengan sensasi untuk flap reconstruction dan implant. Okey, mungkin para penonton di luar sana, kita sedia maklum, bila orang sebut saja kanser payudara, kebanyakannya mengaitkan kanser payudara ini dengan wanita sahaja. Tetapi jangan lupa, lelaki juga, anda juga berisiko untuk mengidap kanser payudara. Dan mungkin doktor boleh jelaskan, bolehkah lelaki juga menjalani pembedahan ini? Ya, boleh Aisyah. Saya in fact semasa saya membuat pembedahan dulu, saya pernah mendapat pesakit lelaki yang mendapat kanser payudara juga. Okey. Jadi kaedahnya sama juga, kita membuat pembedahan, membuang mastektomi, tetapi kita tidak membentuk payudara sebab lelaki tidak perlukan payudara. Dia adalah flat kan. Okey doktor, mungkin ada doktor nak simpulkan berkaitan dengan pembedahan di payudara ini. Mungkin doktor boleh beri galakan kepada kaum wanita di luar sana atau kaum lelaki di luar sana yang menghidapi kanser payudara ini, supaya orang kata jangan takut untuk menjalani pembedahan ini. Mungkin doktor boleh ulas sedikit. Ya. Okey, Aisyah, sebagai menjawab soalan pertama Aisyah tadi, bilakah kita boleh membuat pembedahan tu ya? Kita boleh membuat pembedahan rekonstruksi payudara ini apabila wanita itu tersebut telah bersedia. Bermakna bila dia bersedia, ini bermakna dia telah mendapat segala informasi mengenai pembedahan rekonstruksi payudara, dan dia faham ya,
dan apabila dia faham dan dia faham, ya, apabila dia faham, dia boleh membuat sendiri sama ada dia hendak menjalani pembedahan rekonstruksi payudara ataupun tidak, ya, sebab untuk setiap wanita di sana pembedahan rekonstruksi ni adalah satu pilihan, ya, satu option yang kita membuat sendiri, dan pilihan tu tersebut kita buat sebaiknya kita buat ni untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Okey doktor. Okey, sepanjang temu bual kita tadi, apa yang mungkin doktor boleh simpulkan daripada awal apa kita berbincang mengenai pembedahan rekonstruktif payudara ini? Secara amnya, apa kesimpulan yang boleh doktor simpulkan untuk penonton di luar sana? Okey. Setiap macam tadi kan, setiap pesakit barah payudara yang hendak dikendaki melalui pembedahan mastektomi ataupun pembedahan lumpectomy atau breast conservation surgery, beliau seboleh-bolehnya boleh mendapatkan informasi mengenai pembedahan rekonstruktif payudara, ya, dengan berjumpa dengan pakar yang bertauliah lah. Ya. Betul. Dan itulah, dia bukanlah satu pembedahan yang asing, ya. Kita biasa membuatnya, dan sehingga kini semakin ramai yang memilih untuk membuat pembedahan rekonstruktif ini. Okey doktor. Okey, kepada anda di luar sana, sekiranya anda ingin mendapatkan konsultasi berkaitan dengan pembedahan rekonstruktif payudara ini, bolehlah datang ke Hospital Pakar Anur ini untuk berjumpa dengan doktor pakar pembedahan plastik kita, Dr. Najihah Syarida. Baiklah penonton, secara kesimpulannya, pembedahan rekonstruktif payudara ini dilakukan bergantung kepada prinsip-prinsip pembedahan rekonstruktif dan ianya berbeza mengikut kondisi seseorang pesakit dan bergantung kepada situasi pesakit. Doktor akan memberikan saranan, tetapi anda sebagai pesakitlah yang akan membuat pilihan. Dan walaupun sekurang-kurangnya kualiti hidup anda selepas menjalani pembedahan rekonstruktif payudara ini tidak dinafikan mampu memberikan impak positif terhadap keyakinan diri pesakit dan mampu memberi sinar baru dalam kehidupan mereka. Untuk wanita di luar sana, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan rutin payudara anda bagi mencegah kanser payudara. Semestinya rawatan awal mampu menyelamatkan aset dan nyawa anda. Baiklah doktor, kerana masa pun mencemburui kita, sampai di sini sahaja siaran langsung Tanya Pakar @Anur bagi sesi Oktober 2020. Akhir kata, jaga diri, jaga SOP dan jaga kesihatan anda untuk hidup yang berkualiti. Jumpa lagi untuk minggu hadapan untuk kupasan topik-topik yang lebih menarik. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam manis untuk anda.